Quraisy di kaki gua, di luar gua, bagaimana Allah hantar labah-labah untuk buat sarang balik. Pada ketika itu Abu Bakar berada di dalam, dan dia kata, halau lah orang Quraisy tengok ke dalam gua, nescaya dia akan nampak dia dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peranan yang dimainkan oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai arkitek dalam peristiwa hijrah ini, yang menyusun segala-galanya untuk memastikan dia dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah. Dia bergerak daripada Gua Sur bersama Sayyidina Abu Bakar sampailah ke Quba. Dia masuk Madinah melalui Quba. Nanti sampai ke Madinah, nanti kita akan ada ziarah ke Masjid Quba. Kita boleh tunjuk bagaimana Nabi sampai di Quba, sambutan orang Madinah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila sampai di Madinah tu, bila sampai orang Madinah tahu dah sampai tu, ada riwayat mengatakan bila sampai tu Rasulullah duduk belakang, dia duduk diam. Sayyidina Abu Bakar yang pi ke depan. Macam dia cakap tangan melambai-lambai kepada orang Madinah. Orang Madinah ingat Rasulullah tu adalah Abu Bakar, sebabnya di depan tu Abu Bakar dia yang melambai dulu. Jadi semua kumpul dekat Sayyidina Abu Bakar. Tapi bila sampai Abu Bakar, dia mengambil kain dia, memayungi kepala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah orang Madinah tahu bahawa yang sebenar Rasulullah adalah yang berada di belakang tu. Jadi sambutan yang begitu hangat diberikan kepada baginda Nabi untuk sampai di Madinah. Ada yang mengatakan bahawa tidak ada pesta yang macam pesta. Bila sampai itu macam pesta, tidak ada perayaan yang begitu hebat sebelum ini, sehingga kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. InsyaAllah doakan kita dapat sampai ke bumi Madinah esok hari, untuk kita menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sampai, kita mengunjungi. Sebab Nabi kata, siapa yang mengunjungi rumahku, tubuhku semasa bila aku tak ada, nanti dia seperti mana menziarahi aku semasa aku ada. Itu yang kita nak cuba dapatkan ziarah. Bahkan baginda Nabi sekerat yang mungkin nanti. Okey, insya-Allah. Okey, itu peristiwa yang berlaku di Gua Sur. Kita akan bergerak ke Arafah dan kita akan berhenti di Jabal Rahmah. Bila sebut Jabal Rahmah ni, apa yang terlintas di dalam fikiran kita? Jodoh, minta doa, jodoh. Jadi itulah nombor satu kan. Minta doa, jodoh. Sebabnya yang tersabit dengan anggapan tersebut adalah peristiwa di mana dikatakan apabila Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa dicampakkan ke bumi daripada syurga atas kesalahan memakan buah yang terlarang dalam syurga, diriwayatkan bahawa Hawa diturunkan di Jeddah. Dan Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India, dan ada yang kata di Sri Lanka. Okay? Dan titik pertemuan mereka berdua di atas muka bumi ini adalah di Jabal Rahmah. Itu yang kata tu tempat berkasih sayang. Nak naik atas puncak, nak doa supaya diberikan jodoh kasih sayang. Okay? Tapi sebenarnya fadilat tempat yang mustajab doa bukannya di situ. Tempat mustajab doa adalah lebih baik di Masjidil Haram. Sebabnya itulah tempat-tempat mustajab. Awal Nabi sallallahu alaihi wasallam dah kata tempat mustajab doa di sekian-sekian. Dia tak kata doa di Jabal Rahmah. Tapi mustajab doa di Arafah di Jabal Rahmah itu adalah semasa ketika wukuf masa haji. Itu adalah waktu mustajab doa di situ. Bukan saya kata tak boleh berdoa kat situ, boleh. Tapi dia tak adalah fadilat fadilat untuk dapat jodoh kena doa kat sini. Dia tak ada benda tu. Okay? Nak berdoa tak salah, tapi jangan ada dalam inilah tempat paling mustajab doa. Tak. Okay? Alright. Itu adalah kisah yang pertama lah, yang bersabit dengan Jabal Rahmah. Tapi yang lebih aula pada saya adalah di situlah tempat Nabi menyampaikan khutbah terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutbah wada' Nabi. Sebab Nabi yang haji sekali je. Nabi haji sekali. Bila sampai situ, Nabi bagi khutbah yang terakhir. Balik daripada haji, Nabi sakit, Nabi meninggal. Okay, itu di situ khutbah terakhir baginda Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa apa yang tak pernah dengar? Ada yang pernah dengar khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak? Ada? Pernah. Okey. Jadi saya ambil kesempatan ni kita bacalah sekali untuk kita sama-sama renung. Kita ambil pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Khutbah tersebut bukan semata-mata kepada jemaah haji pada ketika itu, tapi adalah pesanan Nabi kepada kita umat dia akhir zaman ni, insya-Allah. Jadi kita ambil masa untuk kita baca khutbah terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya minta izin dulu ya. Imam kena situ tu. Imam terjatuh kau ini. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wahai sekalian manusia, sila dengar apa yang akan kukatakan ini. Aku tidak tahu adakah aku akan dapat bersama kamu semua lagi di sini selepas tahun ini, di tempat ini selamanya. Sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu dan kehormatan diri kamu telah terpelihara sebagaimana diharamkan hari ini, bulan ini dan bandar ini, Makkah dan kawasan sekitarnya. Sesiapa yang memegang amanah, maka dia hendaklah mengembalikan amanah tersebut kepada tuan punyanya. Ingatlah, segala amalan jahiliah telah berada di bawah tapak kakiku, iaitu telah dihapuskan. Tuntutan hutang darah pada zaman jahiliah telah diampunkan. Tuntutan darah pertama yang aku batalkan ialah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Haris yang disusukan oleh Bani Sa'ad, kemudiannya telah dibunuh oleh Huzair. Riba adalah haram dan aku memulainya dengan membatalkan riba yang akan diterima oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya ia dihapuskan secara keseluruhannya. Wahai manusia, takutilah Allah dalam urusan yang berkaitan dengan wanita. Sesungguhnya kamu telah mengambil mereka sebagai amanah daripada Allah, dan mereka telah dihalalkan kepada kamu dengan kalimah Allah. Wajib ke atas mereka untuk menjaga kehormatan kamu dan menjaga diri daripada melakukan perbuatan buruk. Jika mereka lakukannya, maka kamu berhak untuk menghukum mereka, tetapi bukanlah dengan pukulan yang mencederakan. Jika isteri kamu setia dan jujur terhadapmu, maka wajib ke atas kamu menjaga makan pakai mereka dengan baik. Semua orang mukmin adalah bersaudara. Oleh itu tidak halal bagi seseorang Muslim mengambil harta yang lain kecuali setelah mendapat kebenaran daripada tuannya. Jangan
dalam khutbah terakhir baginda Nabi tentang kemuliaan kaum wanita. Dan Nabi tegur juga kaum wanita, jagalah maruah, jagalah kehormatan, jagalah amanah yang diberikan. Jadi kena saling, dalam kita berhubungan suami isteri ni perlu ada toleransi, perlu ada kasih sayang. Nabi kata kalau isteri kamu buat salah, kena tegur dan hukum, tetapi jangan sampai memukul. Nabi sebut jangan sampai memukul, dia tidak sampai boleh memukul. Okey. Dan Nabi sebut tentang harta pusaka. Nabi sebut tentang harta pusaka. Jadi saya selama saya melakukan tugas harian saya, banyak saya jumpa tentang hal-hal pusaka yang diambil mudah oleh orang kita. Harta pusaka ni Nabi yang buat wasiat. Ada yang buat wasiat kepada anaknya sendiri, ada yang buat wasiat kepada ayah, ada buat wasiat kepada ahli waris. Tak boleh, tak boleh. Tapi ramai orang kita buat. Wasiat, saya wasiatkan kepada isteri saya wasiatkan kepada anak saya. Tak boleh, sebab wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat hanya boleh dilakukan untuk harta kita 1/3 sahaja. 1/3 sahaja harta kita yang boleh kita wasiatkan, dan tidak boleh diwasiatkan kepada ahli waris. Jadi wasiat itu tak sah. Jadi orang kita ni dia banyak, dia pakai sembrono je nak wasiatkan kepada siapa-siapa, tapi dia tak ikut. Sebabnya hukum faraid ni telah dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran. Bila matinya seseorang, pembahagian dia telah dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran. Ibu dapat berapa, ayah dapat berapa, dia dah fix dah. Allah dah fix dah. Kenapa? Sebab apa? Itu bukan urusan kita untuk mempersoalkan. Dia dapat banyak, dia dapat banyak. Itu bukan soal. Itu bukan kita untuk persoalkan. Sebabnya itu adalah perintah daripada Allah. Dia jadi jelas dalam Quran, dia nyatakan jelas. Jadi tugas kita yang tinggal ni, yang mati tu, dia tinggalkan satu amanah kepada kita untuk kita uruskan harta pusaka ni. Jadi bincanglah elok-elok dengan ahli waris yang lain. Kalau nak bahagikan secara persetujuan tak ada masalah, tapi kena semua bersetuju. Jadi itu antara benda-benda yang kita kena tengok kita dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita kadang-kadang kita sambil lewa dalam kita menguruskan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya kata sekarang ni di tanah bumi Arab ni pokok-pokok semakin menghijau. Dulu inilah tanah gersang lah dulu. Sekarang ni banyak pokok-pokok dah naik, dah hijau. Itu mungkin ada sistem pengairan bawah tanah yang diperbuat lah dengan teknologi terkini. Okey, kalau tengok gambar ni Arafah starts here. Ini adalah kawasan Arafah lah.